Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi pelajar tingkatan 3. Okey, untuk minggu yang pertama, kelas teori selama 1 jam. Okey, untuk minggu ni kita akan masuk bab baru kita, iaitu bab yang ke-8, lokus dalam 2 dimensi. Okey. Kita akan masuk subtopik kita yang pertama, 8.1 lokus. Okey, sila buka modul muka surat yang pertama. Okey, kita tengok pada nota ekspres 8.1 mengenai lokus. Okey. So, lokus ialah satu set titik yang kedudukannya memenuhi syarat tertentu. Contoh, hujung jarum minit sebuah jam ialah bulatan. Okey. Hujung jarum. Okey, contoh kita ambil dekat kita punya jam ni, dia ada 3 jarum kan. Kita ambil satu jarum sahaja. Hujung. Bermaksud di sinilah hujung. Okey, so kalau awak tengok jam pergerakan dia adalah mengelilingi, betul? So bila dia mengelilingi, so setiap hujung ni, okey, akhir sekali dia akan membentuk satu bulatan. Okey. So namanya ini adalah pergerakan ini adalah pergerakan bulatan ni, namanya adalah, inilah yang dinamakan sebagai lokus. Satu set titik yang banyak, kedudukannya memenuhi syarat tertentu. Syaratnya adalah dia berpusing. Kan? So dia berpusing bermaksud dia membentuk sebuah bulatan. Kita tengok contoh 1. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah. Terang dan lakarkan lokus bagi titik C. Okey, mana titik C yang ni? Kipas. Okey, apa fungsi kipas? Fungsi dia berpusing lah. Okey, so kalau kipas dia berpusing secara membulat. So jadi untuk contoh yang pertama, lokus kita akan jadi bentuk bulatan. Okey, disebabkan apa dia jadi bulatan? Disebabkan kipas yang berpusing. Okey, sebab itu lokus ini dia menjadi bentuk bulatan. Kita tengok satu contoh soalan yang lain. Terang dan lakarkan lokus bagi titik C pada setiap objek dalam rajah berikut. Okey, dia suruh kita terang dan lakarkan. Okey, A. Sebiji bola berpusat C yang berguling-guling sepanjang suatu catah condong. Okey, mana satah condong yang ni So jadi sebiji bola berpusat di C ni.
So kita nak lakarkan lokus bagi titik C. Okey, so ini adalah satah condong. So titik C di sini. So jadi kita punya lokusnya adalah, so bola ni, okey, dia melalui satah condong ni. So dia melalui, adakah secara membulat? Tak, lurus saja kan, tetapi turun ke bawah. Okey, so melurus ke bawah, dia selari sebenarnya dengan satah condong. Okey, ini adalah lokus C bagi soalan A. Okey, B pula, titik C pada bandul yang berayun. Okey, tahu macam mana bandul tu berayun? Okey, so jadi kalau kita tengok, okey, ini titik C dia. So jadi cikgu akan lakar lukiskan dulu, ini C. So bandul berayun, dia berayun secara melengkung. Betul melengkung, kiri kanan, kiri kanan. Okey, soalan C pula, titik C pada permainan yoyo yang sedang bergerak. Okey, ini C. So kalau kita tengok, so ini adalah tali yoyo, ini adalah C, titik C So jadi pergerakan dia selari dengan tali yoyo ni. So maka ini adalah lokus bagi soalan C. Dan untuk D pula, titik C pada kasut seorang kanak-kanak yang sedang bermain papan gelonsor di taman permainan. Mana titik C? Okay, dekat sini titik C. Tak nampak tu. Okey, soalan D lebih kurang dengan soalan A saja. So papan gelonsor. So papan gelonsor, yang ni lah papan gelonsor. Okey, so maka kalau dia naik daripada atas ni, titik C, so maka dia selari dengan papan gelonsor. So ini adalah lokus bagi C. Okay, dia secara menurun. Okay, apa kata kita tengok contoh yang lain. Nyata dan lakarkan lokus bagi satu titik pada sebiji kelapa yang jatuh dari pokok. So kita bayangkan macam mana rupa lokus bagi sebiji yang jatuh dari pokok kelapa. So pokok kelapa kedudukannya di atas kan. Okay, so jatuh. Kalau jatuh mestilah ke bawah. So adakah dia jatuh secara melengkung? Tidak. Dia jatuh secara menegak. Okay, ini adalah lokus bagi sebiji kelapa yang jatuh dari pokok. Okay, B pula. Sebuah kereta yang sedang bergerak di atas sebatang jalan raya yang lurus. Okay, jalan yang lurus. So andai kata kalau ini kereta, so sedang bergerak so atas jalan yang lurus, so maka inilah pergerakan kereta tu. Okay, so bermaksud ini adalah lokus bagi sebuah kereta yang bergerak di atas jalan yang lurus. Dan C pula, seekor katak yang sedang melompat. So fikirkan macam mana katak melompat. Okay, so katak melompat secara melengkung.
Okey. So ini adalah locus bagi katak yang melompat. Okey, buka modul awak, buat muka surat 2 sahaja. Okey, sekian, terima kasih.